perbezaan pandangan dan pendapat dan sentiasa duduk dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup kita dalam perjuangan Islam ni hidup dalam jihad. Bila kita hidup dalam jihad, bermakna apa-apa yang kita buat ini, kita kena ingat bahawa Allah uji kita. Dan kita kena faham bahawa bila kita duduk dalam jamaah, dalam perjuangan Islam, duduk dalam saf perjuangan Islam, kita lebih banyak diuji oleh Allah berbanding orang lain. Maka kan itu, kita kena sedar bahawa apa yang berlaku ni, kita kena terus beritahu hati kita ni, bahawa Allah nak uji kita. Ini semua Allah nak uji. Allah nak uji aku ni. Nak uji kesabaran, nak uji kekuatan kita, nak uji ketabahan kita. Dan mudah-mudahan dengan ujian tersebut menyebabkan kita diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ada dua jalan yang menyebabkan manusia diangkat darjat oleh Allah. Yang pertama, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu. Makna iman tu pun menyebabkan orang tu akan diangkat darjatnya oleh Allah. Yang kedua, wallazina utul ilma, dan mereka yang diberikan ilmu oleh Allah. Ilmu ni pun diangkat darjat oleh Allah. Oleh kerana itu Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila mana didatangi oleh seorang laki-laki, mereka berpakat untuk datang menguji Sayyidina Ali. Sebab Nabi kata, aku ni gedung ilmu, Ali itu pintunya. Lalu mereka pakat 10 orang, mari kita uji ilmu Sayyidina Ali bin Abi Talib, sejauh mana hebatnya ilmu dia. Lalu mereka pakat untuk datang menjumpa Sayyidina Ali seorang demi seorang, tidak serentak. Tetapi soalannya, tanya benda yang sama. Soalan yang sama, iaitu soalannya, mana lebih baik antara ilmu dengan harta? Orang pertama datang jumpa Sayyidina Ali, ya Ali, mana kamu nak antara ilmu dengan harta? Lalu jawab Sayyidina Ali, aku nak ilmu. Lalu ditanya pasal apa? Kerana kata Sayyidina Ali, orang yang ada harta, orang yang ada ilmu boleh cari harta, tapi belum tentu orang ada harta boleh cari ilmu. Dia pun balik. Datang orang kedua, soalan yang sama juga. Ya Ali, mana kamu nak harta dengan ilmu? Ali kata, aku nak ilmu. Ditanya pasal apa? Kata Ali, orang ada ilmu tawaduk, orang ada harta takabur. Maka dia balik. Datang lagi ke orang ketiga, soalan yang sama juga. Ya Ali, mana kamu nak harta dengan ilmu? Kata Ali, aku nak ilmu. Ditanya kenapa? Kata Sayyidina Ali, orang yang ada ilmu tak payah, tak perlu ada bekas untuk menyimpan. Tapi orang yang ada harta kena ada tempat untuk menyimpan. Balik. Datang lagi orang keempat, soalan yang sama juga. Ya Ali, mana kamu nak antara ilmu dengan harta? Lalu kata Sayyidina Ali, aku nak ilmu. Kerana orang yang ada ilmu dia tawaduk, orang yang ada harta dia akan takabur, sombong. Dan balik. Datang yang kelima, Ali kata, aku nak ilmu. Kerana orang ada ilmu dia ramai sahabat, orang banyak harta dia ada ramai musuh. Begitulah. Anda sebut 6, 4 lagi kena cari sendiri. Sebab 6 tak ingat dah 4. Tapi begitulah soalannya, kesimpulannya bahawa hebatnya ilmu Sayyidina Ali. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dalam satu majlis ada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Umar ni dia tidak akan berpuas hati melainkan Sayyidina Ali beri pendapat. Sayyidina Umar ni menantu. Sayyidina Umar kahwin dengan anak Sayyidina Ali. Ali tu pak mentua Sayyidina Umar. Walaupun Ali tu muda, tapi Sayyidina Umar pernah mengahwini anak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan di situ ada perbincangan hukum sikit. Kerana perkahwinan tu tanpa pengetahuan Sayyidina Ali. Itu perbahasan para ulama tentang masalah wali. Tapi tak apalah, itu cerita lain. Kalau anda cerita nanti ramai pula yang naik syekh semangat nak kahwin. Jadi kan tak pergi di penanti kan. Jadi bahkan dalam banyak hal Sayyidina Umar ni dia, Sayyidina Ali, bila ditanya Sayyidina Ali, jawapan Sayyidina Ali itu jawapan yang memuaskan hati Sayyidina Umar Al-Khattab. Banyak kes. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan. Jadi ana ulang balik bahawa Allah angkat darjat kita sebab dua perkara. Yang pertama sebab iman, yang kedua disebabkan ilmu. Beberapa darjat. Darjat itu bergantung. Sebab tu yang penting pada ilmu bukan banyak ilmu. Bukan banyak ilmu. Tetapi bagaimana kita boleh beramal dengan ilmu kita. Yang disebut oleh para ulama, dia kata keberkatan ilmu lebih penting daripada banyaknya ilmu. Sebab tu orang yang banyak ilmu belum tentu nak menyokong Islam.
Ya, kadang-kadang ilmunya hebat, PhD, lawan Allah mencacak angin. Ya, lawan Tuhan. Ya, belajar Mesir, tempat lahir para nabi-nabi, tapi balik ya, lawan. Ya, bahkan kalau kita lihat di Malaysia ni, beberapa orang yang mendominasi ajaran sesat belajar Mesir. Yalah, Mesir ni semua ada. Mesir ni macam Malaysia lah. Ya, semua ada. Orang macam anda ada di sini. Itu dia punya istilah Mesir ni. Orang macam anda ada di Mesir. Masuklah orang macam mana pun, orang macam anda ada di sana. Kalau masuk orang jahat, lebih jahat pada kita pun ada. Masuk alim, lebih alim pada kita pun ada. Ya. Jadi begitulah suasana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat manusia. Baik, malam ni kita sambung prasyarat kejayaan gerakan Islam yang kedua, iaitu memiliki keimanan yang teguh terhadap Islam. Di samping ilmu dan kefahaman, yang pertama ilmu kefahaman telah dihuraikan dulu. Satu lagi kelayakan yang perlu ada pada tenaga penggerak gerakan Islam ialah mempunyai iman yang teguh terhadap akidah yang menjadi asas kepada segala kegiatan mereka. Ya. Selain pada ilmu dan kefahaman kita terhadap perjuangan Islam, terhadap Islam itu sendiri, ialah yakin, akidah yang mantap. Ya. Kerana dikatakan bahawa hati mereka mestilah merasa puas dengan kebenaran yang ada pada akidah tersebut. Bila kita boleh buat kerja ni, kita rasa puas. Walaupun letih. Letih. Kerja Islam ni memang kerja letih lah. Ya, kerja penat. Tapi kita rasa puas hati. Bila kita boleh buat tu, kita rasa lega. Ya, kita rasa lega. Pasal apa? Sebab kita boleh tunai kewajipan. Kita boleh taat perintah Allah. Ya. Sebagai contoh, bila kita marilah ada pilihan raya, petugas-petugas kita pergi, memang penat. Ya, tidur balik tak ada upah, tak pernah fikir ganjaran, tak pernah fikir upah, tak pernah fikir pun. Ya, tapi seronok. Ya. Kalau menang lagi seronok. Kalah pun Allah beri kemenangan di akhirat. Jadi tak ada rugi. Ya, perjuangan Islam tak ada perjuangan rugi. Sebab tu dia kata, hendaklah dia merasa puas dengan akidah tersebut. Fikiran mereka merasa mudah dan tenang untuk menerima akidah ini. Di sini dihuraikan oleh Abu Ala. Dia kata, siapa pun tidak dapat berbuat apa-apa jika dirinya itu kurang yakin dan dipenuhi keraguan dan was-was. Ya. Yakin ni kita payah kita nak bina. Sebab yakin ni dia berkait rapat dengan ilmu, berkait rapat dengan amalan dia. Ya. Kalau dia tak semayang, dia cuai, bukan tak semayang, dia cuai semayang. Dia cuai baca Quran. Duduk dalam jamaah Islam tapi tak baca Quran. Ya, tidak ada zikir, tak ada tasbih, tak ada amalan dia. Maka keyakinan tu dia makin pudar, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Kita tak boleh tolong. Macam mana kita nak tambah keyakinan dia? Kita ceramahlah macam mana pun. Dia satu faktor luar, satu faktor dalaman dia. Dia tu sendiri kena bina. Kita sendirilah, bukan dia. Kita sendiri ni kena bina. Nak bina keyakinan tu dengan zikrullahnya, dengan Qurannya, dengan tahajudnya, dengan amal semayang berjemaahnya, dengan duduk dalam program jama'inya. Benda tu dia memperkukuhkan keyakinan kita dalam perjuangan. Ya. Kalau ini kita tak buat, duduk dalam perjuangan Islam, takbir hebat, tapi amalan kurang, cukup bahaya. Cukup bahaya. Ana terus terang nak sebut, ya, Allah ni belum uji kita lagi. Ya, Allah belum uji lagi. Sekadar selama ini, Allah uji kita dengan susah dalam perjuangan. InsyaAllah tak apa. Ana tak bimbang ujian susah ni. Ana bimbang ujian kesenangan. Lepas ni bila rakyat mula sokong kita, orang mula dokongi perjuangan PAS. Bila rakyat terima PAS, kita dapat memerintah. Depan kita ni segala benda.